Alhamdulillah, bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, iaitu malam kedua bagi sambutan ulang tahun ke-22 Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes pada malam ini, kita akan teruskan dengan forum perdana yang akan diisi oleh moderator kita yang saudara Nizal Muhammad, yang merupakan bekas penerbit dan pengacara TV3. Bersama dengan ahli panel yang pertama yang bagi Datuk Tuan Asmawi Tuan Omar. Panel kedua yang bagi Tuan Hamdi Muhammad Nur, yang ketiga, dan panel ketiga yang bagi Datuk Haji Zainal Abidin Sakum. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kepada barisan moderator dan panel untuk tampil ke atas pentas utama. Dipersilakan. Dan sama-sama itu kepada anda para pengunjung yang berada di sekitar tapak karnival, sekali lagi saya mengajak kepada anda semua untuk sama-sama kita memenuhkan ruang di bawah mic kita utama di hadapan pentas untuk sama-sama kita menyaksikan forum perdana istimewa pada malam ini yang akan membawakan topik yang bertajuk Dosa Penghalang Segala Cita-Cita. Belah kepada anda semua, bolehlah bersedia untuk sama-sama kita menyaksikan, kita menghayati apakah yang akan dikupaskan oleh para moderator dan ahli panel kita pada malam ini. InsyaAllah pasti istimewa untuk anda semua. Untuk itu, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan menyerahkan kepada moderator kita, Saudara Nizal Muhammad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita bertemu pada malam yang amat berbahagia ini. Saya tidak menjangkakan pertemuan ini menjadi, kerana seruan untuk saya diundang ke sini baru diterima dalam 3 hari lepas. Tetapi dia takdirkan Tuhan. Jadi bab-bab ini saya fikir kita perlu menghargailah lagu-lagu seperti lagu Jamal Abdillah, takdir menentukan segalanya itu. Saya cakap ini kerana ada orang DJ radio juga bersama saya. Jadi saya pun kata kalaulah ditakdirkan, jadilah. Kebetulan program yang mengundang saya itu meminta saya pergi atau meminta menangguhkan, dan oleh kerana tangguh itu, makanya saya beritahulah pada Ustaz, ini Ustaz Johari, dalam bahasa anak-anak bandar dia panggil Brother Joe, untuk kita sembang-sembangkan. Lalu saya katakan boleh saya datang untuk bersama dengan semua. Saya sedang cuba untuk melihat hari ini sangat bertuahnya kerana tajuk yang kita bicarakan ini adalah tajuk yang merupakan tajuk biasa kita, tetapi jarang kita sembangkan secara begini. Dan hari ini kita akan sembangnya dengan 3 generasi. Satu generasi mencapai 7 siri. Satu lagi generasi mencapai 5 siri. Betul ya? Satu lagi generasi mencapai 3 siri. Jadi 3 siri, 3, 5, 7. Ganjil. Dan Allah suka yang ganjil. Jadi untuk tanpa kita melengahkan waktu,
saya memperkenalkanlah dahulu kepada tiga-tiga generasinya diwakili oleh generasi 7 siri. Kita perkenalkan, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Sakob, pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Oh, lama tak jumpa sebenarnya. Generasi 5 siri diwakili oleh Datuk Tuan Asmawi Tuan Umar, ahli lembaga pengarah Yayasan Prihatin Nasional. Oh, lama tak jumpa terus jadi lembaga ya. Dan yang terakhir ini keturunannya akan mewarisi apa yang dipimpin atau yang dilakukan oleh generasi selepasnya ialah Tuan Hamdi Muhammad Nur daripada Remaja Pembela Ummah. Dia merupakan setiausaha ya, setia dan usaha. Sudah berumah tangga, saya percaya. Semua saya tahu. Bila saya tanya aja semua dah sudah. Kan? Walaupun terpaksa duduk seorang ni tak apa ya. Okey, tajuk kita pada ini menarik kerana tajuk ini memberikan kita satu gambaran tentang diri kita sendiri sebagai manusia yang dijadikan Tuhan. Dan kita dijadikan Tuhan sebagai manusia, sudah tentu kita mampu, malahan secara tabiinya biasa dan lumrah melakukan dosa. Tajuk kita ialah dosa penghalang segala cita-cita. Ui. Jadi orang yang merasa dirinya berdosa sekarang merasa dirinya cita-cita telah terhalang. Jadi hari ini kita nak sembangkan. Saya mulakan dengan minta pandangan dahulu. Pusingan pertama ini kita ada 3 pusingan. Pusingan pertama saya minta ialah meminta buah fikiran daripada 3 generasi ini, tanggapan mereka tentang topik kita ini. Dosa penghalang segala cita-cita. Jadi biarlah kita mendahulukan yang terdahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Kita mulakanlah dengan yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Sakob. Baik, tajuk kita bagaimana, apa pandangan kekanda yang dikasihi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Saudara Nizar Muhammad, moderator kita, dulu bersama-sama dengan TV3, lama kami bersama-sama. Tak sangka hari ini Ustaz Johari bawa kami bersama-sama dengan Ustaz Asmawi, Tuan Asmawi, duduk pula satu pentas selepas beberapa tahun. Dan hari ini selepas dah banyak kerja kita buat, Ustaz Johari bagi tajuk dosa penghalang cita-cita. Dosa penghalang cita-cita. Kalau di umur 70-an itu agaknya kita baru nak mula mengenal apa itu dosa. Dan selepas itu kita tahu pula bahawa dosa itulah yang akan menghalang segala cita-cita kita. Rasanya dah terlambat dengan umur yang sebegini. Sebab itu tajuk kita pada malam ini adalah satu tajuk yang saya fikir sangat perlu untuk generasi muda saya ni, di mana mereka itu insya-Allah akan berhadapan dengan banyak sangat ujian-ujian, godaan-godaan yang akan menahan cita-cita itu untuk dapat kita capai sama-sama. Ini adalah satu perkara yang mesti anak-anak muda generasi yang akan datang, yang akan nak membina ummah ini di masa akan datang, mesti melihat bahawa kita bicarakan dulu tajuk kita ini, iaitu dosa itu penghalang untuk menjayakan cita-cita. Saya agak untuk peringkat permulaan ni, saya minta Ustaz Tuan Asmawi untuk membuka kita nanti dengan disiplinasi dan sebagainya, supaya kita dapat terus ke mana hala tuju yang nak kita forum kali ini kita bawa. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Pandai, orang lama pada menolak tu kan, lembut aja. Baik,
Seterusnya untuk pengetahuan semua sebenarnya, untuk pengetahuan Datuk ya, yang bagi Datuk ya. Tajuk ini baru diisytiharkan oleh Ustaz Johari, bukan ilhamnya, tapi ilham pengurusi eksekutif kita Tuan Nasiruddin Muhammad Ali ya. Jadi Haji yang memberikan ilham itu. Jadi adalah sebab-sebabnya, dan tadi kita dah tahu, dah disebut generasi siri 7 ini sudah menyatakan pandangan, aduhai kakak adindaku. Ni peringkat adinda ya. Saya antara 7 dengan 5 ada 6 kan? Saya 6. Siri 6. Baik, silakan Datuk. Sound check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera yang saya hormati Kekanda Nizal Muhammad, rakan pengacara tapi stesen lain-lain. Dan juga wes kalau menyatakan untuk matang syukur datang Romo Datuk Haji Zainal Abidin Sakom iki mengontok wek tasih ganteng lagi. Waduh, insyaallah Tuan Hamdi saking GISB Holdings Sdn Bhd. Iya. Dan Romo Tuan Muhammad Nasaruddin Muhammad Ali, pengurus eksekutif GISB Holdings Sdn Bhd, dan khususnya para rawuh ingkang kaula hormati kan tansah kula kehormatan. Nak cakap jauh kan cakap apa ni? Cakap jauh. Ya, wong Jawa iki kewalahan kabeh dateng kula. Okey, malam ni tajuk ni di-initiated by Tuan Nasaruddin Muhammad Ali, tajuk dosa penghalang cita-cita. Sebenarnya kehidupan saya suatu ketika dahululah, saya menghadapi melalui, saya kenal Kanda Ustaz Zainal pada zaman saya pun belum bersih lagi. Masa jadi orang-orang apa, ada putih, hitam putih, hitam putih. Oh, jadi saya tahu macam mana berada dalam keadaan dosa ni. Masa tu kenal tapi tak mengaku kan. Tapi kalau kita sebutkan definisi dosa dan pahala, kenapa Allah sebutkan dosa? Dah tahu dia buat kita, lepas tu dia bagi pula saja, bagi perangkap dekat kita. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan satu ganjaran besar, bukan mudah. Begitu juga dengan perusahaan yang dibuat sekarang ni, bukan satu dua usaha, sehari dua usaha untuk kita mendapat perniagaan seperti Global Ikhwan buat ini. Begitu juga dengan dosa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam keadaan di mana kita ni, kalau kita diberikan ruang untuk melakukan dosa, begitu juga kita diberikan peluang untuk melakukan pahala. Tetapi sebenarnya dia cepat iris, dia cepat padam. Sebab apa? Kalau kita buat pahala, ditayang-tayang, dipamer-pamer, itu kan gampang dipadam, itu mudah dihapus. Ya gampang itu. Iyo coy, untiang cawi, mudah dipadam. Tetapi kalau kita sekarang ni melakukan dosa, baru niat, tapi masih belum dikira itu satu kesalahan, bermakna, contohlah kalau orang kata hari ini, sewaktu di Ambang saya bermula dalam dunia production, di mana-mana pun kan, saya tengok kawan-kawan dan ramai juga orang-orang yang berniaga, orang yang bekerja dalam bidang produksi. Sebab itu saya masuk sebagai seorang ahli produksi, jadi pelakon bintang sinetron segala macam, sebab saya nak menyampaikan dakwah. Dia tanya saya, Ustaz, pasal apa saya ni dapat job 3,000 tapi saya terpaksa kena habiskan 5,000. Contohlah dia dapat job untuk syuting satu drama lah, umpamanya dia kru ke apa ke, pelakon ke, dapat 3,000 tapi Allah ambil 5,000. Saya kata dekat dia, saya bagi falsafah pendidikan senang, falsafah pendidikan saya, kamu saudara berani tak maki penerbit? Macam saudara Kekanda Nizal pernah jadi penerbit, agak-agak host tu berani tak maki Nizal Muhammad? Umpamanya kalau dia takut, dia kata tak boleh maki penerbit, nanti kena halau. Saya kata kira terror lah, kau boleh lawan Allah Ta'ala. Yang kau lawannya Allah Ta'ala, oh iya juga kan? Dia kata boleh jauh sikit tak? Sebab apa? Kita ini hari ini kita melakukan dosa sebab kita tak nampak bagaimana menumpuknya dosa itu. Tetapi keseratan hidup kita, kesulitan hidup kita, kita ratai. Tapi ada juga yang menggunakan satu idea bahawa orang lain tak solat aman damai,
Kita terlupa bahawa satu kalimat istidraj, Allah berikan kemuliaan, Allah hina dalam dia dalam keadaan kononnya macam mulia. Dia tak solat, dia tak mengaji, dia tak apa pun, dia tak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi tetap jadi wong sugih, jadi orang-orang yang berkaya. Oh, kamu solat tonggang tonggek pun melarat terus. Jadi ini kan satu apa nama ni, perbandingan bagaimana kita sebagai umat manusia melihat kenapa Allah bahagikan, Allah tunjukkan dua jalan, wa hadainahu najdain. Aku tunjukkan kepada kamu dua jalan. Contoh misalnya kata Nabi SAW ada sebutkan dalam hadis sahih, disebutkan innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Sesungguhnya seorang hamba itu disekat rezekinya disebabkan dosanya yang dia lakukan. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Jadi kalau kita kata lah ya sudahlah, tapi kita tak dosa pun, tak buat apa pun, tetap masih diuji. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali kepada macam kehidupan saya lah, kehidupan saya lalu macam-macam, bergaduh dengan bos. Tapi selagi mana saya di jalan yang benar, saya tetap lawan. Selagi Allahumma ma'in la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Selagi itu kita rasakan bahawa setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala ideakan melalui otak fikiran syaitan kita, dia mudah dihapuskan dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah. Kita setiap kali lepas solat kan istighfar kan, paling tidak 3 kali. Ni kita tidak nak kata istighfar macam mana, sembahyang pun tidak. Sepatutnya bacalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membuat proses purification of our soul, I'm pretty sure that Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu posisi kepada kita. Contoh, kenapa kita ni, betul tak Tuan Nabi? Betul tak kan? Kalau kita hari ni, kita kan kalau nak minta apa namanya, tolong solat hajat umpamanya, tolong solat hajat, kita macam bang, kakak minta tolong orang masjid. Kenapa kita tanya orang masjid? Because secara alaminya, secara sosiologinya, kita tahu orang masjid orang baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ni tak ada PA? Langsung aja dong, nggak usah PA sembarangan. Ya Allah, kula jaluk datang Gusti, ya Allah kula jaluk apa wae sing insyaallah. Jadi kita ini sebenarnya kadang-kadang menyulitkan protokoler dengan Gusti Pangeran. Sebenarnya Allah itu kan mudah didekati. Fadhkuruni adzkurkum. Ya Allah, aku hari ini tertengok orang yang tak tahu aurat umpamanya, kan? Kata Sayyidina Ali, kata apa? Fa inna lakal ula wa laysat lakat thaniyah. Bagi kamu dah banyak macam lah kita melakukan makar, dalam penipuan, dalam fraudulence, dalam bisnes kita melakukan penipuan. Sebab itu kalau kita lihat apa yang terjadi pada kita hari ini, dosa kita penghalang cita-cita nak gimana. Sebab itu makanya ni Kekanda Nizal dan Kekanda Kang Mas, Tuan Hamdi, kenapa kita tengok sering orang yang sembarangan aja, macam orang kampung-kampung melakukan aktivitas perniagaan tapi dijemput oleh Allah untuk ke tanah suci. Sebab apa? Dia sentiasa doa suci, doa orang-orang yang miskin, doa ni orang melarat, iking larang, mahal. Kita doa orang kaya, saya tak kaya lah, mungkin Kekanda Nizal Kang Mas kaya lah, Kaya miskin tak? iki orang melarat ni doanya mudah makbul. Sebab apa? Nabi SAW sebut Allahumma ja'alni min zumratil fuqara. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Tetapi kalau miskin juga sombong, itu kurang ajar. Jadi saya kira itu dulu pembahasan. InsyaAllah. Saya rasa ke tepi semua orang. Ya, saya ini bukan orang Jawa, tetapi saya diiktiraf oleh Datuk Muhammad Fazlul Kamsah. Saya ini dinamakan Jawa. Mengikut pandangannya, kerana kata dia saya mempunyai ciri-ciri kejawaan. Tak tahu di mana datangnya. Saya Minang campur Bugis, dipendekkan jadi Manggis. Hamdi, gitulah. Jadi kalau beli Manggis tu ingatkan saya. Baik. Yang saya tahu tentang Jawa ini, bahasa yang saya biasa paling tertangkap ialah merono merene menongkrong.
Memang kurang. Okey. Terus kita tanyakan anak muda generasi 30-an, apa pandangan dengan tajuk yang kita berikan tadi? Silakan, Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saya. Sebelum naik saya dah tanya nak panggil apa, sama ada Tuan Nizal ataupun mungkin kita boleh panggil Abang Nizal. Oh, sebab walaupun dengar tadi series tapi masihlah nampak keremajaan tu. Oh, alamak, pandai ayat. Ini keturunan-keturunan orang JSB pandai mengayat gitu. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya pada yang dilalukanlah ahli panel kita pada hari ini, iaitu kepada Datuk Tuan Asmawi Tuan Omar, juga kepada yang dikasihi Datuk Haji Zainal Abidin Sakom. Kalau ikutkan, bila saya pun baru lagi tahu nak antara salah seorang panel peringkat awal tu kita ada dengar, tapi bila dapat confirmation semalam daripada Tuan Johari, memang kata apa, tidur tak basah kan, mandi tak lena. Jadi begitulah keadaannya. Sebab kita tengok-tengok pun otai-otai, legend-legend. Kalau sebelum ni Carnival JSB sebelum ni, kami kat bawah, kami tengok datuk-datuk semua kat atas berucap. Tapi pada hari ini Allah buatkan di sini beradanya, mewakililah kalau ikutkan kami daripada Remaja Belok Ummah, ketua saya sendiri, kami semua Remaja Belok Ummah ada sekitar 4,000 orang lelaki dan muslimah, iaitu yang bahagia Tuan Muhammad Adib At-Tamimi, yang beliau pun ada bersama dalam program ni. Jadi saya mewakililah pada bahagia Tuan Muhammad Adib. Jadi tidak lupa kepada khususnya kepada seluruh barisan kepimpinan syarikat JSB Holdings, pada yang bahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku chairman syarikat JSB yang bersama kita. Kalau ikutkan sebelum ni Carnival JSB banyak Tuan chairman kita berada di luar negara mengikuti secara live, live streaming. Tapi hari ini memang kita sangat-sangat bersyukur kerana bersama kita yang bahagia Tuan chairman kita. Dan ada juga barisan para ahli lembaga penasihat, ada yang bahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid selaku CEO, pada yang bahagia Tuan Nik Hazani, dan pada semualah barisan kepimpinan syarikat JSB Holdings. Jadi alhamdulillah, ini adalah satu peluang atas rahmat dan izin Allah untuk berada bersama dengan tuan-tuan yang kalau saya dengar tadi 5 series, 6 series, 7 series. Kalau kereta BMW tu saya baru 3 series, jauhlah ketinggalan. Tapi kalau Abang Rizal tanya tadi dah berumah tangga ke belum? Baru 2. Baru masuk 2. Baru masuk 2. Jadi 2 cawangannya. Baru lah. Ingat ya, 2 cawangan. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sedang membahaskan satu tajuk yang begitu besar, iaitu dosa itu penghalang kepada cita-cita. Kan? Jadi kita tengok apa itu sebenarnya, apa kaitan dosa, apa kaitan cita-cita. Kan? Apa itu dosa, apa itu cita-cita. Kan? Kalau kita tengok cita-cita tu apa? Okey, kita buat reverse lah sikit. Kita pergi cita-cita dulu. Kan? Cita-cita tu kalau mengikut definisi ataupun mengikut kamus lah kan, ia merupakan satu hajat, keinginan ataupun satu benda yang ingin dicapai. Itulah cita-cita kan. Maksudnya setiap orang yang lahir ke muka bumi ini mestilah ada cita-cita. Bahkan kalau kita tengok secara lahiriahnya, kita tengoklah orang yang tidak berjaya hidupnya, kita automatik mungkin akan bercakap orang ini adalah yang tidak ada cita-cita. Bahkan kalau kita daripada kecil, daripada tadika, daripada masuk sekolah rendah, apa yang ditanya oleh cikgu, apa yang kita diajar, apa yang ditanya oleh mak ayah, apa cita-cita kamu? Nak jadi apa besar? Okey, kalau tadi saya dengar Datuk Tuan Asmawi yang kita sebelum ni pernah lah naik flight, mungkin itu suara Tuan Asmawi, Qatar Airways kan. Jadi ni kita dah bersebelalah ni cemas juga kan. Dengar suara pun dah
berdebar. Jadi apa itu cita-cita? Kita ditanya soalan tu daripada kita sekolah lagi kan, daripada kita kecil. Guru-guru, mak ayah kita ditubi soalan-soalan tu. Jadi masing-masing ada macam-macam cita-cita, nak jadi itu, nak jadi ini. Jadi itulah cita-cita kita yang sepanjang daripada kita kecil sampai kita besar, itulah yang kita akan berusaha ke arah itu. Kan? Jadi sebelum kita ulas lagi, kita sebut juga hal dosa. Apa itu dosa? Dosa ini yang dikatakan kita membuat ataupun membuat suatu larangan. Suatu larangan yang Allah larang kita buat, ataupun kita melinggarkan suatu suruhan atau perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kan? Jadi rasa itu dulu untuk pembukaannya. Terserah semula kepada Abang Nizal kita. Itu first round. Pusingan kedua, ting. Pusingan kedua ni saya bertanya pada suatu benda yang asas. Asasnya ialah manusia fitrahnya itu tidak sempurna sejak azali lagi. Maka pastinya melakukan kesalahan. Malahan itu merupakan salah satu sifat manusia itu. Kesalahan itu merupakan sebahagian daripada kehidupannya. Ya, kerana dia tidak sempurna, dia tidak maksum. Ya, soalannya ialah kalau sudah tidak maksum dan apabila dosa itu menghalang cita-cita, sampai bila kan dia akan jadi bersih untuk dapatkan menyempurnakan cita-citanya, kerana dia sejak azali sudah berdosa. Datuk, tunjukilah kami ke jalan benar tu. Bagaimana kita nak membantu mereka ini bahawa ya, tetapi bagaimana nak membersihkan tanggapan bahawa aku lahir sudah dosa. Seperti mana orang Nasrani mengatakan bahawa mereka sudah the sinners. Dan jadi kita serahkan kepada Seven Siri lah untuk take this talk. Terima kasih Nizal. Yang berbahagia lagi kita terhutang budi Datuk Tuan Haji Nasaruddin Muhammad Ali, pengurusi eksekutif GISB Holding, penasihat dan ahli lembaga yang sama-sama hadir, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita sudah pun mendengarkan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan tajuk ini. Dan akhirnya Nizar menggambarkan bahawa boleh orang membuat tanggapan oleh kerana manusia ini tidak maksum seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh melakukan kesalahan dan dosa. Sebab itu adanya apa yang istilah disebutkan pengampunan. Innallaha ghafurur rahim. Ini persoalan yang disebutkan. Ini tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Kita disebutkan oleh para khatib tiap-tiap hari Jumaat, ya, di hari Jumaat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hukum menyeru kepada takwa ini ialah satu yang wajib. Dia jadi rukun dalam khutbah. Kalau seruan takwa ini tidak dibuat, maka hari itu Jumaat itu tak sah. Sampai begitu penting sekali. Apa arti takwa? Takwa artinya ikut segala apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang. Dari segi psikologi, kalau kita tengok bahawa ungkapan seruan itu jadi wajib dan dibuat pada tiap-tiap minggu, maka kita tahu bahawa manusia ini memang sentiasa lalai. Memang banyak perkara-perkara yang akan menyebabkan dia sentiasa kena memilih sama ada dosa ke pahala ke. Kadang-kadang ada masanya dia terpaksa melakukan dosa. Ada waktu-waktu yang sebegitu. Jadi oleh kerana itu ini memperlihatkan bahawa Allah yang pencipta kita sangat maklum, mengingatkan kepada kita bahawa manusia ini sentiasa dalam kesilapan, sentiasa di dalam kesalahan. Ia sentiasa kena diperingatkan. Maka ruang-ruang memperingat itu seperti misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dengan sifat-sifatnya yang disebut benar, mesti bercakap benar, seperti mana Azmawi sebut ni, mesti sentiasa benar, ya. Kemudian banyaknya keperluan-keperluan seperti apa nama tadi kita sebut di sini,
Hamdi Muhammad Nur, Remaja Pembela Ummah. Nama tu pun dah, nama yayasan tu pun dah menyeronokkan kita lah, Remaja Pembela Ummah. Sebab bila disebut pembela, orang ni mesti gagah, orang ni mesti kuat. Kalau berlari pun dah tak lalu, macam mana nak sebut pembela, bukan ke? Jadi ini ialah satu gerakan-gerakan untuk memandu manusia supaya jangan yang nak diingatkan tu orang-orang yang dah tua-tua saja, tetapi yang muda ni macam mana? Dia mesti dibudayakan. Budaya bagaimana dia memilih yang elok untuk dilaksana dan yang buruk itu ditinggalkan. Baik, kita bawa kepada realiti sekarang. Realiti sekarang kita nak tengok apa itu dosa yang menyebabkan cita-cita itu tidak sampai. Misalnya Zahar, ya, kita sebutkan tadi, kita sekarang ni negara kita parlimen dah bubar dah. Parlimen dah bubar, ya. Parlimen dah bubar. Dan parti-parti akan menawarkan parti mereka untuk menubuhkan kerajaan. Dan pada waktu itu pihak mereka yang berkempen ini akan jual lah barangan mereka ini. Ini kami kalau dapat kami akan buat ini, kami kalau dapat kami akan buat ini, kami dapat akan buat ini. Itu dari segi mereka yang menjual barangan mereka, ya. Kemudian ada pula yang parti yang lain pula menawarkan ini. Dan pada waktu mereka membuat tawaran itu, mereka tahu mereka sedang membuat dosa. Rakyat banyak di bawah ni bercita-cita untuk melihat negaranya akan membangun, negaranya akan aman, Islam akan terjaga, rajanya akan jaga, bahasa akan dijaga dan sebagainya. Itu cita-cita kepada rakyat. Tetapi mereka yang nak menawar ni, sebelum lagi mereka mendapat jawatan, mereka sudah pun membuat tawaran-tawaran yang kita tahu mereka sedang melakukan dosa. Dan apabila mereka pandai mempengaruhi, orang yang bercakap tu macam Ustaz Asnawi misalnya, pandai convince, maka rakyat akan membuat satu keputusan untuk memilih dia kerana dia menawarkan. Itulah cita-cita dia, kerana itu cita-cita. Bila selepas menang, itu semua tidak dilaksanakan. Fata Morgana. Ini dia kata cita-cita itu tak dapat sampai kerana mereka yang menawar membuat dosa, kita yang ahli-ahli orang yang mengundi ni pun membuat dosa kerana apa? Kita dipengaruhi oleh mereka yang pandai bersembang, bercakap dan sebagainya tadi. Akhirnya, ini yang kata cita-cita tak dapat disampai. 5 tahun mereka memerintah misalnya. Ini realiti, ya, sejarah. 3 Perdana Menteri misalnya. 3 Perdana Menteri misalnya. Inilah yang saya katakan tadi, bahawa bagaimana dosa itu dia boleh menghalang cita-cita. Apalah yang diketahui oleh rakyat ni, mereka ni orang yang membuat keputusan, dan kebijaksanaan mereka-mereka yang berpengalaman, mereka yang bersekolah dan memang bidangnya miskom, mereka memang pandai macam mana nak jual sekarang ni dengan bagai-bagai. Ini kita nak mengingatkan kepada semua yang mendengar bahawa kita sebagai orang-orang yang membuat keputusan, jangan terperangkap dengan dosa-dosa orang yang akan menjadikan kita satu ketika nanti, cita-cita kita nak menentukan supaya anak-anak kita belajar, cita-cita kita nak melihat negara Malaysia ini, kita dikatakan kita ini Bani Tamin, pemuda Bani Tamin yang akan membantu Imam Mahdi, ya, untuk menstabilkan dunia. Dan kita yakin ada ulama-ulama kata Bani Tamin itu ialah Bani Tamin, bukan orang, bukan kelompok. Dia orang nak menyedapkan kita tu, nakkan semangat. Apa dia kata? Itu tanah Mim tu Melayu. Bani Tamim tu tanah Melayu. Dia orang nak menggerakkan supaya gerakan untuk menjadikan Islam itu menjadi sebuah cara hidup yang betul di seluruh dunia ini, bermula dari tanah Melayu. Jadi mereka yang di tanah Melayu mesti mengambil semangat. Inilah yang saya katakan tadi, dia dari segi psikologinya sesuai pula dengan suasana macam ini. Kita hendak supaya rakyat akan membuat keputusan
berdasarkan kepada akal, track record, dan juga menentukan supaya apa-apa yang ditawarkan oleh orang tu, munasabah dan sebagainya, ini kita memerlukan jamaah-jamaah bagi menentukan supaya kali ini kita tidak jadi terperangkap dengan cita-cita kita buang masa selama 5 tahun, buang masa 5 tahun dan kita baru nak bermula balik. Inilah yang saya katakan tadi, elok kita kaitkan dengan apa suasana sekarang. Dan kalau kita semua takut nak cakap hal-hal macam ini, akhirnya kita terperangkap lagi. Dosa-dosa orang menyebabkan cita-cita sebuah negara tak dapat dicapai. Terima kasih. Tengok, bila sampai kemudian di tujuh ni, dia luaskan tangkapan kita tu, dosa bukan kepada hal diri, tetapi dosanya ialah andainya orang-orang yang sepatutnya menunaikan amanahnya itu tidak melaksanakannya, kita terhalang cita-cita untuk menjadi sebuah warga negara ataupun dalam negara yang betul-benar mempunyai jiwa yang luhur untuk menjadi yang terbaik. Makanya saya bertanya kepada orang yang pertengahan dua dunia, dunia 7, dunia 3, yang tengah-tengah ni bagaimana? Kerana bagi tanggapan ramai, tadi kita dengarkan daripada Datuk Zainal yang luaskan pengertiannya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak menunaikan tanggungjawabnya, melakukan nilai ataupun dirinya sebagai pemimpin itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, sehingga menyebabkan rakyat tidak tercapai hasratnya untuk menjadi yang terbaik. Bagaimana perspektif orang yang dalam dunia hiburan, orang yang suaranya itu didengar oleh Qatar Air, okey, yang suaranya itu boleh menggugat hati manusia-manusia yang di luar ini? Apa bagaimana pandangan Datuk Seri terhadap, selalu saya panggil Adinda saja, terhadap tanggapan yang bahawa bagaimana aku nak buat benda yang baik juga sedangkan aku dah akhir-akhirnya sudah berdosa, sudah pasti tidak akan sampai cita-cita. Jadi negatifnya begitu, naratifnya begitu. Bagaimana? Terima kasih kepada Kanda Nizal dan Kakang Datuk Zainal dan juga Tuan Hamdi dan seterusnya, para hadirin sekalian. Kita ni sifir mudah lah dalam hadis Sayyidina Rasulullah SAW yang secara terang disebutkan kepada kita, likulli bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia ni dia dalam satu pesanan yang lain, rufi'al qalamu 'anil thalath. Saya tambah satu lagi hadis sebelum saya uraikan untuk nak ada dia punya korelasi, bahasa korelasinya. Rufi'al qalamu 'anil thalath. Mata pena malaikat diangkat dalam 3 circumstances ataupun 3 kondisi. Rufi'al qalamu 'anil thalath. As-sabiyyu hatta yablugh, bayi sehingga dia lahir. An-naimu hatta yastayqiz, orang tidur sehingga dia bangkit. Al-majnun hatta yafiq, orang gila sehingga dia sembuh. These 3 golongan dia tidak kena taklif, tidak kena taklif ataupun apa-apa dosa. Contoh budak kecil ke, budak yang belum baligh, belum sampai umur, yang sebenarnya kalau dia ambil tukul, dia pergi pukul atuk nenek dia, kalau mati free. Sebab apa? Mereka ini tidak ada taklif. Orang tidur dia mengigau, dia berjalan mana-mana, dia ambil kayu, dia belasah orang, mati. Dan orang gila sehingga dia sembuh. Maksudnya kalau orang gila dia buat apa pun, dia dah tidak terkeluar daripada taklif, maknanya tidak akan kena dosa. Sebab apa? Kalau Allah bagi dosa ke orang gila, bagi dosa dekat anak-anak yang bayi sehingga dia balik, orang tidur sehingga dia bangkit, itu kan Allah sebut dia sendiri, macam mana Allah describe himself in the Quranic verses, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Jadi apa kaitan dengan tadi yang sebut setiap Bani Adam itu berdosa? Dan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan ujian yang tersendiri dalam syurga Allah, yang akhirnya berada dalam exile, balik semula, dikeluarkan semula. Ini menunjukkan, sebab itu likulli bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah orang-orang yang berdosa.
Sekarang ni tidak ada nothing to hide. Tidak ada benda yang perlu disorokkan. Sebab apa? Kalau nak erase doa itu, dosa itu, sebesar mana pun dosa kita, ingatlah seluas itu juga, setinggi itu juga kasih Allah terhadap kita. Sebab apa? Kita terlupa satu. Kan apabila kita ni innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selagi mana kita punya nafas belum sampai ke ghargharah. So kita nak cerita apa cita-cita? Because kita ada two types of ambition. First, worldly cita-cita dunia. Selepas tu afterlife punya ambition. Kita ni Allah sebut apa? Guideline. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ujung-ujungnya kan gitu. Itqun minan nar. This is kita punya the utmost, the highest and the supreme ambition within orang Muslim. Kalau aku nak kaya, ya nak jadi jaluk jadi wong sugih, orang masalah. Sing penting pegawai ini jelas sih. Kalau kita nak jadi orang sugih, orang kaya di dunia, Allah kata kau belajar macam mana. Kita hari ini saya lihat bagaimana model perniagaan yang dibawa oleh pusat perniagaan Ikhwan atau Global Ikhwan Sekalian Berhad ini merupakan ke arah to emerge Abdul Rahman Ibn Auf modern, to emerge Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. And finally, saya percayalah kalau orang yang basis agama, bukan kata orang sini tak berdosa, namanya manusia tak berdosa, tetapi bagaimana menguruskan sins management. Oh, dia punya sistem sin macam kita lah. Ya Allah, aku tahu aku berdosa, ya Allah, nanti malam aku ngadap. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah invited menjemput kita semua untuk sowan, untuk menghadap malam-malam. Enggak perlu kita pakai temu janji, atur temu janji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. I ask you to have an audience with me in the middle of night, but voluntarily. Maksudnya apa tu? Kalau kita, ya Allah, aku ni sebenarnya, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Allah nak bagi kita ni sekejap saja. Macam begitu juga kalau kita tengok dari segi harapan, kita punya hope, kita macam hopeless. Macam mana negara kita menghadapi pandemic and all over the world facing very keadaan yang begitu agak-agak ridiculous nak fikirlah. Tetapi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak tahu, kebanyakan disebabkan dosa-dosa manusia. Kita ni kata lampau eager. Hari ini terlalu banyak kartel-kartel umpamanya. Saya tahu Global Ikhwan menjalankan perniagaan tanpa ada urusan dengan bank. Berarti mereka ini telah mengundang satu redha Allah. Kita kena cari ruang redha Allah. Saya kenal Kakang Zainal ni bukan zaman dia jadi YB. Betul kan? Jadi maksudnya kita kenal Allah bukan sebab kita susah. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam kita senang, dalam kita susah, kita tetap kenal Allah. Kalau kita tetap kenal Allah, berarti kita akan rumongsoni isen penggawaian apa sing masalah-masalah yang melanggar undang-undang syariat. Kalau kita dekat dengan Allah, dia kata, orang tanya, kau baik ngomong masjid kan? Takkan kau nak pergi kelab? Iya juga. Kadang-kadang benda-benda macam itulah. Ada teman-teman saya kata, kenapa kau pakai jubah 24 jam? Dia kata, aku tak kuat. Saya ingat almarhum guru saya dulu, almarhum Syekh Dr. Muhammad Uthman Al-Muhammadi. Saya tanya dia, ayanda tuan guru, sebab apa pakai jubah 24 jam? Saya kata, ambo ni tak kuat ni. Ambo ni tak kuat. Dia kata, I'm not so strong. Takut melanggar dosa. Jadi kalau pakai jubah ni, at least jubah boleh sekat saya. Masya Allah. Saya kata, hebat tasawuf dia. Jadi ini adalah satu peluang kepada kita untuk tuan-tuan. Kenapa Allah tuliskan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kata dulu, saya pun tahu, saya begitu akrab dengan kekanda Datuk Lokman Fortune, macam mana melihat perjalanan. Saya bukan nak jadikan mentang-mentang dipanggil sini makanya saya cerita pasal model Global Ikhwan. Tak, sebab saya sepanjang sahabat-sahabat kenal saya tak pernah makan suap. Maksud saya kalau
nak bantai orang tu timbang-timbang, nggak ada. Jadi kalau saya kata kalau ini model, macam saya kalau kata ustaz ni ragat lah, ya wajar dong. Tapi daripada ragat aku pun aku dah buat imam muda, aku dah buat ustazah pilihan. Berapa ramai orang yang menggilai imam muda, PU lah, apa ustazah pilihan lah, dai whatever nama. Itu bukan proses kita buat eradication of our sins. At least benda yang kita tahu, benda yang baik ini akan kekal, lasting. Kalau kita idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Satu kedua insyaallah kita dapat. Tetapi kalau kita nak kejar untuk cita-cita akhirat kita, berdampinglah dengan Allah yang disebutkan tadi, wa minal laili fatahajjatu. Kau kena datang menghadap aku tengah-tengah malam sikit, semayang di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik, kita ada dengarkan daripada orang yang tengah-tengah ini, generasi pertengahan. Kita terus kepada yang muda. Bagaimana pandangan anda tentang orang yang berdosa ini, merasakan dirinya susah nak jadi baik kerana asalnya sudah dosa, dia tak akan sampai cita-cita. Terutama anak-anak muda yang merasakan mereka itu ini dunia anda yang punya. Bagaimana? Silakan. Okey, terima kasih kepada Abang Nizal. Jadi kalau kita tengoklah kepada persoalan tadi kan, bagaimana dosa itu kan, kerana setiap orang tu memang Allah jadikan kita ni sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku jadikan jin dan manusia itu untuk menyembah aku, maksudnya hamba. Dan sudah tentu kita mempunyai kelemahan dan bukannya sempurna kan. Jadi sejauh mana kita nak merasakan dosa itu sendiri adalah satu yang besar. Sebab bila kita sebut dosa, walaupun dia kecil ataupun dosa besar, dia adalah tetap dosa. Bahkan kalau dosa itu walaupun kecil dan tidak ditaubatkan, sama akan perginya ke neraka. Jadi dalam kita nak menyebut dosa itu pun sebenarnya perasaan kena masuk dalam hati kita cemas, takut dengan neraka Allah, dengan ancaman ataupun dengan segala yang Allah boleh buat di atas dosa itu. Tidak boleh kita katakan dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil aku boleh buat, dosa besar aku tak buat. Membunuh orang aku tak buat, minum arak aku tak buat, berjudi aku tak buat. Tapi aku mengumpat orang, aku berhasad dengki dengan orang, aku bergaduh dengan orang, aku bertengkar. Tak boleh nak kata gitu. Sebab dosa walaupun kecil itu adalah dosa. Dan kalau tak ditaubatkan, maka hukumnya akan ke neraka. Jadi itu dosa. Tapi bukanlah nak mengatakan bila kita berdosa, kita nak menjadi orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak. Dalam satu masa lain Tuhan kata, kita juga inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Maksudnya menjadi pemimpin. Jadi itulah tujuan ataupun kenapa manusia itu diwujudkan di muka bumi ini, untuk menjadi hamba dan khalifah. Menjadi hamba dan khalifah. Menjadi hamba maksud kita mengabdikan diri kita kepada Allah, dan khalifah itu adalah kita memimpin ataupun mentadbir, menyusun bumi Tuhan ini dengan segala penuh kebaikan, mentadbir manusia yang ada sistemnya di dalam muka bumi ini. Jadi itulah perlunya kita faham konsep ini. Kenapa? Disitulah akan jadinya sebuah masyarakat yang aman, makmur dan mendapat redha Allah, mendapat keberkatan daripada Allah. Jadi kita kembalikan pula dosa itu kenapa menjadi katakan penghalang kepada cita-cita. Okey, bila kita kata dosa dan cita-cita, setiap orang ada cita-cita. Bila tanya setiap orang yang di hadapan ni, sudah tentu mereka akan jawab ada cita masing-masing. Mungkin nak jadi doktor, mungkin nak jadi businessman, businesswoman, mungkin nak jadi wartawan, mungkin nak jadi jurusilat mungkin, dan apa lagi kat sini macam-macam kan. Mungkin nak jadi tukang masak yang famous kan. Jadi macam-macam cita-cita yang ada. Tapi sebagaimana sesungguh mana pun kita mengusahakan dan kita berjaya pada mata dunia kan, contoh kita menjadi seorang doktor yang memang hebat, satu dunia memberi pengiktirafan doktor menemui vaksin untuk satu ubat yang memang orang tak boleh buat, diiktiraf satu dunia. Tapi itu baru pandangan lahir mata manusia. Tapi jika di sisi Tuhan, jika dia adalah seorang yang berdosa, sama sahaja.
hukumnya nanti akan ke neraka. Jika dosa itu tak ditaubatkan. Jadi kenapa kita kaitkan dosa itu penghalang pada cita-cita? Kerana dosa itu walaupun kecil atau besar, itu adalah dosa. Anak muda sudah bersuara. Baik, saya fikir saya ni tukang, bukan saja moderator, saya sedang istilah bahasa Inggeris absorb. Saya mendapatkan sedikit ini, saya cuba mencari titik kefahaman. Saya percaya anda juga begitu. Jadi kita nak berikan, sambil-sambil kita dengar ni, kita nak berikan kelihatan kepada anda, mendengarkan pandangan-pandangan tadi, timbang tara, fikirkan, sambil anda menelusuri, menyelami pandangan-pandangan yang ada di kalangan orang yang generasi 7, 5 dan 3, kita berehat seketika kembali selepas ini. Oh, gitu. Kerana saya difahamkan, selepas ini kita berehat dalam lebih kurang 10-15 minit untuk kita dengarkan, untuk haluan telinga kita, barangkali juga untuk kita menghidupkan jiwa kita yang barangkali terasa begitu kerdil kerana banyak dosa. Maka mungkin kita berikan laluanlah kepada teman-teman, anak-anak muda ataupun anak-anak tidak semuda dulu, untuk teruskan dengan acara menghiburkan kita dengan ilham yang datang kepada seni hiburan. Silakan. Cek. Kalau negara saja yang cantik, tapi akhlak penghuninya tidak cantik, masyarakatnya pasti hidup di dalam ketakutan kerana digugat oleh gejala-gejala yang negatif di dalam kehidupan. Kumpulan Akademi Generasi Harapan akan teruskan sementara ataupun kita kata selingan lah, sementara selingan untuk forum pada malam ini. Dan berkaitan dengan tajuk pada malam ini, berkisarkan tentang, perbincangan tentang dosa-dosa yang perlu kita sama-sama kita taubatkan. Dan insya-Allah pada malam ini kami akan sampaikan sebuah lagu yang berjudul Rafiqul A'la. Terimalah taubatku yang tidak sempurna. Ia serba kekurangan dan banyak cacat celanya. Tapi
apakah daya, ini yang ku mampu mempersembahkannya kepadamu. Aku kan hamba-Mu jua, aku ciptaan-Mu juga. Kalau Engkau selamatkan, Engkau tidak akan rugi. Kebesaran-Mu akan tetap sempurna. Ampunilah wahai Tuhan segala dosaku. Kasihanilah aku wahai Tuhan, hamba yang lemah ini. Pengampunan-Mu yang ku harapkan. Siapa lagi yang akan membela-Ku? Kalau Engkau tidak membela-Ku, aku kan hamba-Mu jua, aku ciptaan-Mu juga. Kalau Engkau selamatkan, Engkau tidak akan rugi. Kebesaran-Mu akan tetap sempurna.
segala dosaku. Dengan tepung yang diyakini suci dari Turki, tanpa bahan peluntur, untuk menghasilkan roti yang suci, halal lagi berkat. Roti Ikhwan, roti yang sangat berkat. Kita ada dengar diri ini, ada beberapa perkara yang saya tangkap juga daripada lagu tadi, soal kita mendekatkan diri, kita memohon, kerana kita bukan tahu salah kita setakat mana, berapa berat. Jadi kita memohon istighfar, memohon kemaafan Tuhan, itu adalah salah satu ciri penting di dalam kita sebagai manusia dan diistilahkan sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Baik, satu soalan yang saya nak bertanya, yang saya rasa kali ini saya nak bertanyakan terbalik. Generasi 3 membawa kepada generasi 7. Untung orang tengah-tengah ni, ummatan wasatan ni, dia asyik di tengah, selamat. Dia tidak awal dan tidak akhir. Baik, soalan saya ini kepada ketiga-tiganya. Soalan saya dah bagi ke ini. Mengapa mungkin kalaulah katakan dosa itu penghalang segala cita-cita, mengapa orang-orang pada pandangan masyarakat umum, orang-orang yang berjaya dalam segala kerjaya, berjaya dalam segala harta benda, berjaya dalam ilmunya, berjaya ini semua, mereka senang lenang pada masa mereka bergulumangan dosa. Ya. Anak-anak muda yang lepas-lepas, yang seronok-seronok ni semua, mereka berjaya mendapat sijil tinggi-tinggi. Orang-orang yang sudah dinamakan remaja purba, ya, wahai kawan-kawan saya semua, mereka makin tua makin menjadi-jadi kekayaannya. Jadi herannya ialah, maka orang-orang lain yang tidak mendapat atau yang tak faham ini, mengapa mungkin orang-orang yang bergelumangan dosa, yang kadang-kadang berbangga dengan kedosaan itu, diberikan begitu luas rezekinya sampai cita-citanya tercapai. Kita yang susah nak mencapai cita-cita ni, walaupun kita tidak banyak dosa dibandingkan dengan yang terang-terang ini. Maka saya bertanyakan soalan kepada anak muda, kerana kita nak tahu tangkapan anak muda itu bagaimana. Siap. Silakan Mudi. Okey, terima kasih kepada Abang Nizal. Jadi kalau ringkasan kepada soalan tadi, kenapa dilihatkan dalam masyarakat ini sebagai orang yang berjaya, sebenarnya mereka pun terlibat atau bergelumang atau pernah membuat dosa, dan tapi Allah bagi rezeki, Allah bagi kesenangan, Allah bagi kemewahan, bahkan menjadi orang yang kaya, orang yang menjadi di kalangan kepimpinan, jawatan tinggi, orang yang bertanggungjawab, anak beranaknya sampai berrozut. Okey. Jadi saya berkongsilah kan. Jadi sebenarnya rezeki yang Allah bagi, Allah dah tetapkan kepada setiap orang. Tapi kita tengok rezeki itu Allah bagi sama ada melalui dengan rahmat Allah itu sendiri, ataupun Allah bagi secara kemurkaannya, atau bahasanya istidraj. Allah bagi, tapi dalam keadaan murka. Jadi memang dia tetap mendapat kemewahan, kesenangan,
Bahkan apa saja yang orang dunia ni dapat, dia dapat. Tapi kita tengok bagaimana hasilnya apabila bumi ini sendiri dihuni oleh orang-orang begini, ataupun dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang begini. Kita lihat hari ini kan, kalau kita tengoklah sekarang dah menghampiri kepada PRU kan, lahirnya orang-orang politik yang gila kuasa, yang nakkan maksudnya mencari undi untuk memenangkan diri dalam suatu pilihan raya supaya ada kuasa dan boleh bertindak sesuka hatinya, bahkan tidak melihat kepada apa yang perlu kan. Untuk yang Datuk Haji Zainal Abidin bagi tahu tadi, kalau maksudnya menjadi orang yang bertanggungjawab kalau dia adalah pemerintah kan. Jadi kalau dia seorang doktor ataupun seorang yang berkejaya yang lain-lainnya kan, Allah bagi bermacam-macam nikmat tapi mereka melakukan dosa. Sebagai contoh, kita lah sebagai hamba Allah di muka bumi, diberikan nikmat, ada tangan, tapi kita gunakan tangan ini untuk membuat dosa. Ada telinga, kita gunakan untuk mendengar umpatan-umpatan, mendengar fitnah-fitnah. Diberikan mulut, kita gunakan untuk bercakap yang buruk, menyebarkan fitnah kan. Begitu juga dengan kejaya, sebagai orang yang bisnes, kita berbohong dalam bisnes kan. Berlakunya amalan rasuah. Kerana apa? Kerana kita ni rezeki yang kita dapat tak ada keberkatannya. Secara istidraj, secara Allah murka. Allah bagi, Allah murka. Tapi itu hanya di dunia. Apabila sampai di akhirat nanti tak ada keselamatan. Dan di dunia lagi kadang-kadang Allah sudah hina kan. Sebab apa? Kalaupun jadi orang yang kaya raya jutawan, di mana kebebasannya? Menjadi seorang jutawan nak keluar pun takut. Sebab takut orang culik, orang rompak kan. Anak-anak nak sekolah pun nak kena ada orang yang jaga. Sebab apa? Takut kena culik, nanti harta kena minta, kena rampas. Macam-macam, jadi tak ada kesenangan. Di dunia lagi pun Allah, walaupun lahirnya kita tengok kaya, tapi di mana kebebasannya kan. Jadi berbalik pula, kalau kata orang yang berdosa tapi Allah bagi kesenangan. Jadi kepada orang yang tak buat dosa, contohnya menjagalah hal amalan-amalan supaya tidak terbuat dosa, tapi Allah buatkan kehidupannya bukanlah nampak mewah, tapi Allah bagikan ketenangan di hatinya. Walaupun duit tak ada, tapi merasa cukup semuanya. Jadi apa lagi nak duit, nak kemewahan apa? Kerana semua Allah bagi cukup, merasa cukup. Itulah yang dikatakan bila Rasulullah membawa kepada masyarakat Arab Jahiliyah dulu kan, yang dikatakan kerosakan di zaman itu nak dibandingkan dengan sekarang lagi teruk. Kerana apa? Para sahabat sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam, mereka itu adalah dengan pelbagai kejahatan kan. Kalau anak perempuan kita tahu dibunuh Arab Jahiliyah ni kan, judi, arak, bahkan perempuan-perempuan ni adalah lacuran saja. Sebab itu bila lahir anak perempuan, mereka tak nak menjadi sebagai belas, mereka bunuh daripada kecil lagi. Jadi bila Rasulullah datang dengan membawa tanamkan iman, tanamkan Islam di hati-hati ini, jadi mereka lah akan terbangunnya satu generasi yang benar-benar cinta dan takut Tuhan. Jadi itulah boleh dikongsikan. Saya nak bertanya, terima kasih Hamdi. Orang pertengahan ini, Umatan Wasatan ini adalah orang dunia penyiaran, baik pendengaran maupun penglihatan, audio visual ya. Masalah kita sekarang ini, media mainkan peranan sangat untuk mempengaruhi. Tuan ya, anda dan saya bergelumang dengan dunia itu. Sehingga sekarang ini pun, malahan apatah lagi dengan ada media sosial. Soalan saya ialah, bila kita lihat, kerana media ini paling kuat berpengaruh ya, paling kuat. Kerana itu saya, bila saya terlibat dengan dunia penyiaran itu, saya nampak pengaruhnya itu. Takut pun ya, tapi kalau kita tidak buat, siapa lagi nak buat? Tapi yang saya takutkan ini, bila sampai kepada drama-drama kita yang digerakkan, dibantu, dipancarkan oleh ataupun dihasilkan oleh tangan-tangan yang mengucap 2 kalimah syahadah ini, takut saya ialah membayangkan cerita-cerita sebegini. Anak kecil 5 tahun, saya bagi dia ruang untuk menonton. Menonton apa? Drama-drama ketika hari raya. Tak lama, sekejap je dia masuk. Sekejap je dia masuk. Saya kata, kenapa? Sikit-sikit gaduh. Sikit
cakap kasar. Anak yang sama juga menonton filem ketika hari Natal, tonton sampai habis. Kan di dalam itu banyak cerita-cerita yang membawa kepada nilai kekeluargaan, kasih. Jadi hairannya ialah mengapa jadi sistem ini? Mengapa mungkin dalam cerita-cerita kita, kalau kau nak jadi baik, kau kena jadi jahat dulu. Ini kata anak-anak muda ini. Dah jadi jahat sampai ke tunjuk kejahatan itu sampai ke peringkat yang melampau, hujung tu baru nampak sejadah. Baru nampak, ya Allah Tuhan ku ampunlah dosa-dosa. Tidakkah ada satu pendekatan di mana mengatakan bahawa orang yang awalnya ahsani takwim, manusia sebaik-baik kejadian itu, barangkali melakukan dosa, tetapi dia senantiasa membersihkan dirinya untuk menjadi contoh yang terbaik, sehingga ke akhirnya jarang saya jumpa. Jadi hukumnya TV kena ada cerita-cerita yang bergaduh, bersumpah serana, anak beranak bercerai-berai, suami isteri bercerai-berai, sehingga akhirnya kembalilah ke pakar jalan. Sampai bilakah sindrom tanggang ini kita nak biarkan? Wahai manusia punya suara emas di Qatar Airways. Terima kasih kepada Kanda Nizal dan juga dua panelis. Saya nak bercakap pun susah lah. Sebab apa? Contoh saya lah. Dalam era tahun 2007 sampai 2010, apabila saya berlakon, saya bawa watak Ustaz Haji AJK Masjid. Bermula 2010 ke atas, kalau tonton, saya takut ceramah forum-forum sekarang ni, takut tonton Google sekejap lagi dekat YouTube ke apa. Boleh saya nanti terkeluar. Sebab saya bawa banyak watak gangster. Watak memang ganas lah, watak macam-macam hal lah. Tapi kalau orang tengok orang benci lah. Tapi sebenarnya Kekanda Nizal, macam saya makan lah, ini bukan defensif ini bukan defensif. Dalam stasiun TV ataupun mana-mana kandungan stasiun TV, kita mengambil kira al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma umurun bainahuma mutasyabihat. Apa yang ada di pertengahannya itu yang kita was-was, itu menjurus kepada haram. Contoh saya, pernah ada orang suruh saya jadi bapa urut rambut anak. Maksud tu tak boleh sebutlah nama. Dalam hospital, saya ni bapa yang jahat. Nak minta maaf lah ayah ni. Sebab saya boleh panggil hujan. Dalam istilah berlakon, hujan tu menangis, tak payah guna emo. Saya boleh buat real. Saya boleh buat real. Jadi saya kata tak perlu kok saya usah rambut dia, sebab saya nak jaga. Dan saya sanggup tidak diambil untuk melakukan watak. Semata-mata saya tolak satu scene. Jadi saya kata, kalau kita ada dengan Allah, kita tak akan hilang apa-apa. Kalau kita tinggal Allah, kita akan hilang semua. Contoh saya bagi mudah lah. Ni saya nak jawab soalan Kanda Nizal, tapi saya kedepankan sikit jawapan saya. Apa contohnya? Saya daripada musim PKP sehingga sekarang pun, memang saya ada manager, saya ada yang ngurus jadual saya. Tapi jadual saya berkata, Ustaz, aku heran, walai kan si hantar syuril, lakonan apa semua. Kat mana dia kata? Dia kata job, ni bila tanya jadual lah, kosong bila berlakon segala macam. Aku heran lah, kita orang tak buat promotion tau. Saya kata, kau tak payah buat promotion, Allah yang buat, bos. Macam apa rahsia dia? Saya tak katalah cakap depan Tuan Nasruddin ni orang hebat-hebat. Ini saya kira konteks saya. Sebab berlakon tu part time. Tuan-tuan tak tahu. Ni saya cakap, berapa ramai artis dah pakai tudung, berapa ramai artis dah solat, kru dah solat. Takkan saya nak jaja kat media sosial. Hari ni alhamdulillah aku dah sekolahkan Nizal Muhammad, dia dah semayang. Aku dah sekolah Zainal Abidin Sakum, dia pun dah puasa. Ni puasa tahun ni, saya cakap je. Dia orang beritahu saya masa syuting. Tu boleh jawab sikit tak? Kenapa? Saya kata kita orang tak puasa. Oh bagus, alhamdulillah. Oh tak puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kata. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah pasal kau tahu dosa. Itu yang saya tanya tadi, bro. Bro boleh tak maki penerbit ataupun director? Dia takut. Tapi kau buat salah dengan Allah tadi yang Tuan Hamdi kata tadi. Tak kira kecil atau besar, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. So small or big, itu bukan big issue. All must be taken into account. Jadi kalau kita sebut hari ini, kalau kita sebut kenapa dalam istilah televisinya kita ada kemungkaran-kemungkaran yang sengaja ditempah. Pada saya prinsip senang.
Kalau macam saya juga banyak menjadi penasihat kepada drama-drama tempatan, baik di stesen TV manapun lah, termasuk stesen TV yang pernah Kanda Nizar bekerja. Cuma saya bagi macam gini, kalau konsep mendata, contoh kenapa saya pakai seluar rugged, saya masuk set apa semua dekat penggambaran. Saya rasa kalau kita ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min, itu sesuai untuk surau Masjid Balaisah dan pentas forum. Kalau dekat penggambaran tak sesuai, Kang, tak sesuai. Saya kata, alhamdulillah bos. Saya kata macam ni, bos tak puasa ke? Kenapa tak puasa? Biasa. Okey, pertama kau bangga kan, kau lawan Allah Taala. Yang kedua, sebab dosa kecil atau besar dia punya punishment sama. So alang-alang basah, baik kau mandi. Kalau rasa-rasa kalau tak puasa itu sebab kau isap rokok atau makan kuih saja, lebih baik kau beli nasi, suruh Rana pergi beli nasi makan kat bilik. Untung-untung kau mati cepat sikit sampai. Jadi besokkan harinya esok ramai puasa. Dia kata, ustaz, saya macam orang tembak. Sebab apa? Sebab tu kita kata ada pendakwah macam saya, ramai orang interview saya, gila glamour lah dia ni nak jadi pelakon. Ya wajar saya kata, sebab apa? Saya sekarang ni dah melepasi paras international. Saya dah berlakon Hong Kong, Korea, Indonesia. Suara pun dah 9 buah negara pakai. Jadi kalau untuk apa? Kalau dia kata ini Allah kata bagus suara dia, hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi. Sebab tu saya pesan kepada orang Kanda Nizar, saya belum watak lakonkan, watak pondan je belum lagi. Itu saja watak yang saya belum bawa lagi. Pengemis daripada sebangsa-bangsa, serendah-rendah watak pengemis sampai korporat saya dah bawa. Gangster, ustaz semua. Jadi saya dah rasa semua. Jadi hari ini biarlah saya masuk dalam dunia seni, saya berdakwah kepada dia orang. Dan menjawab responding to Kanda Nizar punya tadi, kenapa dalam drama ada gaduh-gaduh? Kalau kita nak masuk kawasan orang, cerita mendata. Sekarang ni saya tengok benda ni tadi, kuih yang teramat sedap ni. Kuih ni lempeng, I don't know dia punya name precisely. Tapi saya tak malu walaupun itu rakam saya makan. Menceritakan bahawa sedap itu saya tak boleh tipu. Lepas tu nak kawal-kawal juga habis. Total loss. Total loss. Maknanya macam tu juga dalam drama. Kalau kita cerita baik aja, pasal yang kita nak dakwah ni, dia suka yang fighter. Contoh saya memang fighter. Saya untuk bidang taekwondo, fighting. Ni filem saya tengah tayang sekarang ni, filem Siku 12 Langkah Derhaka. Kan, tengah tayang bermula 27. Jadi di Brunei, Singapura. Memang itu saya kira darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya cubalah buat tarik kebaikan sikit, tarik keburukan sikit untuk mengelakkan yang kebaikan yang lain tu selamat. Contoh saya kata, dia orang tanya saya, ada beberapa kawan artis, kita syuting sampai pukul 4 pagi, dia tanya saya, Tok, pasal apa you duduk berlakon sedangkan you ada jawatan tinggi, you ada semua benda, you ada dah. Saya kata apa yang saya punya, ini semua barang pinjam. Mak saya selalu pesan, ingat di mana pun mu berada, apa pun yang mu ada, ini semua barang Allah bagi pinjam. Kalau cerita sombong, buat dosa, kaya, sombong ni, Firaun, Qarun, Haman dah grab. Kita baru nak masuk daftar semester 1. Jadi kalau bab dosa ni, saya tak kata kita ni bersih, banyaklah dosa. Saya kan terlibat dengan dunia-dunia, ya kadang-kadang tengok tak sengaja, kadang-kadang yalah biasalah orang production. Macam tuan-tuan hari ni surrounding di JSB, Pusat Perniagaan Ikhwan ni memang terkawal sebab orang-orangnya berpakaian muslimah, ya, berbusana muslimah segala macam. Macam saya kira cita-cita saya macam tu saja. Ni Kanda Nizar, tuan. Aku masuk set penggambaran, aku dapat tengok orang puasa, solat, yang mana boleh tutup aurat. Baru ni orang tanya saya, Tok, dia cakap, saya ni kalau netizen kata kalau buka tudung lawa. Saya kata yang nak tentukan kau masuk surga neraka tu netizen atau apa? Dia pun, oh iya juga. Saya kata, aku ni ustaz tau. Saya ni timbalan imam masjid wilayah persekutuan sebelum duduk Yayasan Prihatin lah. Job aku saya tak pernah, bang, boleh panggil saya job telemovie bang. Bang, boleh panggil saya berlakon. Saya tak pernah cari, Allah yang susun. Setiap malam saya minta buat, ini amalan saya. Saya tak kata mungkin kakang lagi hebat, mungkin lagi hebat. Saya lepas isyak, saya wajibkan selawat 400 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Makan minum Nescafe juga kita nak 2 in 1. Semacam tu jugalah. Kalau kita buat selawat, automatik kita istighfar. Sebab saya percaya, motivate diri saya, Allah Subhanahu Wa Taala pantang orang sebut nama kekasih dia. Apa saja kita minta, dia akan bagi.
Patut tahu orang from nowhere minta, ni ada free tak? Masya Allah. Aturan Allah tu hebat kan? Saya tengok dulu kakang Zainal ni, ini daripada dulu muda tak senom lagi. Potong kuek-kuek ni. Jadi ini semua kan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bukan saya defensif, Kanda Nizar, saya tidak defensif. Namanya macam hari ni Kanda Nizar interview saya sebagai ustaz. Mungkin esok interview Michael Leung Surok might be. Tapi kita nak macam mana? Tapi kita ni jadi macam ikan sepatutnya. Kita walaupun dia laut tu masin, kita tetap tawar. Macam saya beritahu di set penggambaran. Apa yang perlu kita buat? Masa waktu stop. Kau nak solat, tak mau solat, itu terserah. Tapi tolong hormat waktu. Dia kata kenapa nak hormat? Orang lain shoot jalan tak ada masalah. Saya kata kalau kita rapat dengan Allah, kita minta apa pun Allah bagi. Kadang-kadang shoot 15 hari, 12 hari dah rap. Jujur, oh alhamdulillah lah. Kau tahu tak satu hari itu sewaan sini orang JSB tahulah rental ni equipment. Ini baru rental untuk event. Shooting tu per day 10,000, daripada handy sampai pelakon utama kena bayar. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah permudahkan, tak hujan apa semua. Jadi kerja kita lancar. Pokoknya kita cita-cita kita hari ni, kalau kita kata nak jadi orang kaya, minta Allah jadikan kita ni, Allahumma ja'alni min zumratil fuqara. Yang kata bukanlah jadi orang miskin. Maksud saya kita jadikan orang sentiasa melazimi dengan istighfar, supaya dengan istighfar ini Allah pelebur dosa. Apabila pelebur dosa, cita-cita di dunia dan juga di akhirat pun dia akan mudah untuk kita perolehi. Nak buat amal apa pun mudah untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, soalan khusus kepada kekandaku generasi yang ketujuh ini ialah bagaimana kita nak memaklumkan kepada ada anak ataupun warga kita, umat manusia ini, kerana kisahnya saya bagi contoh ini kerana ini nak minta lah pandangan kepada Datuk Zainal. Saya ketika umur 12 tahun, saya ketika itu suka berkumpul di, dulu dipanggil Selangor Club yang sekarang Dataran Merdeka. Dia ada air pancut itu, di situlah saya berkumpul dengan kawan-kawan. Hari itu tak ada siapa datang, saya seorang dulu. Datang seorang anak muda umur 24 tahun. Lebih muda daripada Hamdi. Menangis dan meraung. Menangis dan meraung. Buruknya orang umur 24 tahun menangis dan meraung. Macam tak keharuan nampaknya. Dan dalam itu saya sebagai umurnya 12 tahun, anak manusia umur 12 tahun, apa tugasku? Ketika itu terdiam, kau adalah khalifah. Aku 12 tahun ini 2 kali ganda umur, macam mana kau nak go? Apa yang saya nak buat? Saya tidak tahu. Tapi saya serahkan. Apa saja ilham Tuhan bagikan, saya gerak. Saya terus pegang. Bang, kenapa bang? Soalan biasa, soalan ramalan. Dijawab, abang sudah berdosa, abang sudah berdosa. Lagi dia mencegik. Dosa apa bang? Abang sudah berzina. Ketika itu, kalau hukum ramai dengan kawan-kawan saya, kita kena pada memberikan dia khutbah Jumaat pada hari Selasa. Hei manusia, kau telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika itu saya tidak tahu apa nak bercakap pada orang ini. Bagi dia, dia sudah kotor, dia sudah tidak bersih, dia tidak ada ruang lagi di hati ataupun di dalam daripada pandangan Allah tentang dia, kerana kotornya itu sampai ke lubuk dalam sehingga ke sedalam lautan Atlantik. Soalan, bagaimana kita nak membantu dia? Bagaimana kita nak menyantu dia untuk menyantuni, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan kamu putus harapan kepada rahmat Allah. Bagaimana kita nak mengatakan kepada mereka ini yang merasakan baru kena, aku sudah kotor. Saya bersama dengan anak-anak muda yang bermasalah. Mereka di antara mereka ini adalah mereka yang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Anak-anak muda yang bermasalah. Tetapi mereka nak mencari kebaikan. Tetapi mereka merasakan bahawa semua kata dia, ini anak, istilah kalau gampangnya itu di Indonesia bagus, Pak. Tapi kalau gampangnya sudah di Malaysia kan, berat.
Dia katalah manusia yang dikatakan anak remaja ini sampah masyarakat lah. Soalan saya ialah, aduhai kekanda, dan bagi anda ada yang panggil ayahanda, ada yang anda memanggilkan dia ninda. Bagaimana kita memberikan gambaran bahawa hey, kamu jangan sampai merendahkan nilai martabatmu sebagai manusia. Masih ada jalan pulang. Bagaimana? Aduhai ayahanda, kekanda, ninda yang dikasihi. Terima kasih Nizar. Soalannya merupakan soalan-soalan yang khusus kepada permasalahan yang khusus juga. Jadi kita kena kembali kepada sebagai pendakwah sebagai pendakwah kita bukan penghukum. Itu penting sekali. Kita bukan penghukum. Jangan bagi hukum dekat sesiapa saja yang misalnya datang mengadu kepada kita apa-apa hal, jangan dihukum. Tetapi kita adalah orang yang akan memberikan pencerahan bagaimanakah perkara-perkara itu nak dilepaskan. Saya teringat satu kisah di Chowkit satu kisah di Chowkit ketika saya masa itu kerap di TV3 jugalah. Satu petang datang kita punya penerbit bagi tahu ada seorang yang teringin untuk diislamkan balik selepas dia dilakukan pencabulan oleh oleh ayahnya. Dia telah lari ke Kuala Lumpur dan sampai di Kuala Lumpur dia melihat nasibnya sendiri, terlibat dengan dadah dan sebagainya, dan akhirnya dia dipelihara oleh Kristianiti punya yayasan, makanlah di sana dengan dan sebagainya. Akhirnya entah macam mana dia bercakap dengan satu orang. Dia kata dia ingin sebelum dia mati, kerana doktor kata dia akan umurnya dalam 6 bulan lagi. Dia kata dia nak minta supaya ada seseorang yang memberikan syahadah semula pada dia, menyaksikan syahadahnya. Mereka pilih saya. Dan saya datang pada waktu itu. Dia orang buat rakaman pada waktu malam, pukul 9 malam di sebuah surau di Chowkit tu. Dan saya dapat bersembang dengan dia bagaimana dia sendiri sebenarnya yang teringin untuk balik semula kepada agama Islam, walaupun dia sudah mendapat semua kemudahan yang diberi oleh orang tu. Jadi saya kali pertama lah buat kerja yang tak pernah terfikir di kepala saya akan buat hal macam ini. Apa pengajaran yang saya dapat ialah akhirnya hidayah Allah juga akan kembali. Sebab itu orang kalau nak masuk Islam, kita tak panggil dia saudara baru. Dah salah dah. Saudara baru tu orang dah tinggalkan. Kembali kepada Islam. Bermaksudnya semua orang dalam dunia ni asalnya Islam. Dan bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia itu dah kembali kepada Islam. Berbalik pada kisah tadi, saya fikir masih lagi disimpan oleh TV3 video tersebut. Dan dia bercerita banyaklah. Kalau nak sembang lama sangat. Jadi saya berpendapat setiap orang mesti berperanan untuk, macam kata Dato' Asmawi tadi, beliau di bidang dia, kita panggil dengan penyiaran di situ. Mesti ada orang-orang macam ini di sana. Sebab itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah misalnya, Abdurrahman bin Auf di bidang perniagaan, ya tidak? Di bidang perniagaan, dan talented dia dalam bidang perniagaan. Kita dapat lihat Yahudi lari semua tinggalkan tempat tu hingga akhir dia menguasai kawasan tersebut, ya tidak? Jadi oleh kerana itu kita marilah sama-sama supaya kita melihat dosa ini merupakan sesuatu yang tak dapat dielak oleh semua orang. Tak dapat dielak. Mulai daripada dia lahir sampai dia dewasa, terlalu banyak perkara-perkara yang
terpaksa, kadang dia terpaksa, dia duduk dalam masyarakat itu, maka dia pun dapat dosa juga. Dan setengah-setengah daripada mereka terlepas daripada persekitaran begitu, mereka menjadi orang berjaya. Jadi oleh kerana itu kita jangan lupa kepada Allah berfirman, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan oleh kerana itu saya berharap sangat, kalaupun dosa kita itu ada, biarlah dosa-dosa itu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang cipta kita. Sebab itu dosa kita dengan Allah mudah kita nak minta maaf padanya. Tetapi dosa-dosa kita dengan manusia, apalagi dosa kita dengan rakyat sebuah negara. Katalah rakyat Malaysia ni 32 juta, dan dengan sebab kita melakukan suatu dosa dalam istilah dosa itu kesalahan kerana mempengaruhi orang untuk sokong kita misalnya, lepas itu kita tak dapat buat janji-janji yang kita buat, semua tak dapat kita laksanakan. Akhirnya rakyat sebuah negara mendapat kesulitan. Dan ini bagaimana kita nak memohon ampun ni? Bagaimana nak memohon ampun macam begini? Inilah yang kita katakan tadi, kalau boleh semua orang Islam, terutama di negara kita yang di Malaysia ni, ada 60% semuanya. Marilah kita pertama sekali menjadi hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah. Kalau boleh kita menyelamatkan orang-orang yang 40% itu, supaya mereka juga tunduk kepada agama Allah ni. Mereka pula menyertai kita. Daripada kita banyak melakukan kerja-kerja yang kita panggil merosakkan negara, lebih baik orang-orang Islam menyatukan dirinya untuk melaksanakan tugas Allah, iaitu supaya semua orang mendapat rahmat, mendapat nikmat, mendapat hidayah daripada Allah, dan sama-sama kita pergi ke syurga nanti. Cita-cita kita dalam cerita ini sebenarnya cita-cita nak pergi syurga. Cita-cita kita nak pergi ke syurga. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala di samping dia menyebutkan dosa, dia kata sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Senang bercakap dunia dan isi, tapi kalau kita tengok dunia itu isinya apa? Emas, intan, berlian, bangunan dan sebagainya. Berapa bilion harganya tu? Berapa bilion harganya? Tapi Allah kata lebih besar pahalanya daripada bumi dan segala isinya. Dahsyat. Barang siapa sembahyang jamaah Isya, sembahyang jemaah Isya, maka Allah akan bagi pahala seperti dia mendirikan ibadah setengah malam. Setengah malam, kalau satu malam tu 12 jam, 6 jam. Seperti dia baca Quran aja 6 jam. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, dia Allah kurniakan seperti beribadah sepanjang malam, 12 jam campur 6 jam, 16 jam, 18 jam. Siapa nak ambil ni semua? Itulah tawaran-tawaran Allah, menunjukkan betapa walaupun dosa itu ada, dia kata pahala lagi besar, pahala lagi besar, pahala lagi besar. Maknanya kalau kita pergi ke Masjidil Haram, satu rakaat, satu subuh kita semayang kita itu bersamaan dengan 100,000 kali di luar masjid. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui ini ciptaan dia. Dia ciptakan ada nafsu, ada akal, dan nafsu dengan akal yang sentiasa berlaga, terlanggar, tapi dia beri peluang untuk menghapuskan dosa itu dengan banyak ruang, peluang dan sebagainya. Selawat seperti yang disebutkan tadi, ya. Selawat ni tak payah ambil semayang. Kalau kita nak buat waktu tak ada pakai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kata aqimis solah, dirikanlah semayang, tapi dia tak payah semayang. Puasalah, dia tak payah puasa, tapi selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah kata ni, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Nampak? Yang semayang tadi dia suruh aja kita semayang, dia tak payah semayang. Tapi berselawat kepada Nabi, sesungguhnya aku, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh kerana aku dan malaikat berselawat kepadanya, maka wahai semua orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sempurna. Nampak? Jadi banyak ruang untuk kita dapat keluar untuk menentukan supaya cita-cita akhir kita. Tadi saya kata cita-cita negara, cita-cita keluarga, cita-cita masyarakat, cita-cita yayasan, cita-cita kabinet, tapi cita-cita akhir dalam maksud yang dibuat oleh pengurusi eksekutif ni tadi ialah cita-cita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami di luar batas kemampuan kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatannya kepada majlis kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput kami bersama-sama dalam menjayakan program ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya sampai di sini saja kita berilah ruang. Dia kalau bermulanya ada, maka berakhir pun ada. Akhir kala ya, kita berilah kepada anak muda dulu. Kerana akhirnya kita juga yang mengakhiri. Kita yang akan nanti ucapkan selamat kepada semua, tapi anda yang akan tinggal. Maka rumusan saya tak bagi banyak, seminit saja untuk anda mengatakan kerumusan apa yang anda dapat ataupun mau sampaikan kepada kita yang mendengar segala yang kita bincangkan selama hampir sejam lebih. Silakan. Okay, terima kasih kepada Wan Izal. Biasa seminit tu mungkin boleh bincang sikit kan. Okey, jadi berbaliklah sebelum kita tutup majlis pada malam ni kepada persoalan ataupun tajuk yang kita bincangkan, iaitu dosa penghalang kepada cita-cita. Jadi saya mengambil sedikit kata-kata Tuan Asmawi tadi bila melihatkan kita sekarang sedang berada di sambutan ulang tahun sempena JSB. Yang ke-22 tahun Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Home. Jadi bukanlah mudah untuk kita membangunkan sebuah perniagaan sebegini kan. Maksudnya apa yang kita lihat hari ini memerlukan satu pengorbanan, memerlukan satu usaha yang daripada pucuk pimpinan terdahulu dan sehingga sekarang. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, kerana dalam JSB sekarang pun 85%-nya adalah di kalangan remaja. Jadi bagaimana kita nak mengaitkan dalam hal remaja ni dan dengan syarikat Ikhwan itu sendiri. Jadi kita ambillah dalam nak membangunkan sebuah syarikat JSB sendiri. Bagaimana daripada pucuk pimpinan JSB ni melihat salah satu perkara, iaitu tentang dosa itu sendiri. Okey, kita melihatlah orang bila sebut JSB, dia tak lari dengan perniagaan. Okey, ambil satu premis contoh apa-apalah perniagaan. Kita tengok pada waktu biasa mungkin jualannya tinggi. Dan ada masanya jualan tiba-tiba meredup. Dan jelas, contoh jualan hari ini 2,000 maintain, tiba-tiba hari ini turun 500. Jadi antara yang di postmortem ataupun kita bedah siasat, kita cek, atau bahasanya kita muhasabah. Jadi bila kita cek, kita tanya staf-staf yang ada di situ, daripada pengurus, staf buat muhasabah, cek balik rupanya ada di kalangan kita terlibat buat dosa. Macam-macam kaedah. Mungkin sesama kita nampak lahirnya boleh senyum, tapi hati menahan perasaan, bergaduh, tapi tak nampak berbalah istilahnya kan, menahan perasaan. Yang ni hasad dengki, ini bersangka macam-macam. Ada pula dengan dosa apa yang selalu tuan pengurusi eksekutif kita ingatkan, dosa dalam poket. Dengan handphone sahaja kita boleh buat dosa, tapi jangan buang. Jangan buang. Dia ada baiknya, tapi kalau tidak dengan sebaiknya akan jadi benda yang paling mudah nak buat dosa. Cukup ABC, macam-macam dah boleh keluar.
kan. Jadi dengan ini pun macam-macam terlibat dengan dosa kan. Jadi itulah yang saya katakan dia boleh menjadi penghalang kepada dosa. Jadi ramai yang tak takut dosa, sedangkan kita tahu Allah nak bantu bukan kepada orang Islam. Seramai-ramai orang Islam Allah tak bantu, tapi Allah sebut banyak ayat-ayat dalam Quran tentang Allah akan bantu. Tak ada Allah tak bantu, satu ayat Quran pun tak ada Allah akan bantu orang Islam. Tapi yang Allah sebut Allah akan bantu orang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan banyak lagi ayat yang Allah sebut bahawa Allah adalah pembela bagi orang-orang bertakwa. Bertakwalah kamu, nescaya Allah akan bagi jalan, Allah akan bukakan jalan. Jadi apa yang kita perlu takutkan tentang dosa, itulah yang kita kena taubatkan, supaya kita bukan takut musuh. Musuh ni memang kerja dia, kita tak takut. Tapi kita takutlah dosa yang dalam diri kita kerana ia menghijab bantuan Allah pada diri kita. Jadi kita boleh kiaskanlah dengan syarikat, dengan apa kerja yang kita buat, dan apa sahaja khususnya kepada kamilah generasi 3 series, generasi remaja yang di hadapan ni sebenarnya ramai para remaja yang bersama pada program malam ini. Jadi itu saja. Baik. Wallahu a'lam. Ini kita bagi anak muda 1 minit dia dah naik ya. Ini belum bagi lagi generasi 5 dan 7. Saya tetap dengan pendirian bagi seminit juga. Jadi kita beri kepada generasi kelima ini bagaimana seminit rumuskan kalau boleh, dan terus kita kepada mengakhirkan program kita ini dengan Datuk Zainal. Silakan. Terima kasih kepada Kanda Nizal. Sebenarnya kita dalam hidup ni, dalam hidup kita, kita ini syariah komplain ataupun syariah compliance. Itu aja. Sebab syariah komplain itu petanda bahawa every single part of our undertakings. Kita boleh kira hari ini mengumpat orang ke, mengatur orang dan sebagainya. Tapi macam kita sebut tadilah, kalau dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala barangkali mudah. Tetapi kalau dosa terkait dengan manusia, kita agak sulit untuk kita mengolahkannya. Tapi walau apapun, kalau kita tetapkan cita-cita kita untuk ke mana, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan jadikan dosa dan juga pahala itu sebagai satu appraisal, satu penilaian kepada kita. Kamu tinggal pilih yang mana satu kamu mau. Sebab apa? Ujung kita untuk worldly matters, kita mau jadi orang yang kata menjadi hamba Allah yang taat. Kalau kita hamba Allah yang dekat dengannya, kekayaan kita dapat, pengabdian kepada Allah kita dapat. Tapi ujung kita adalah untuk kita kembali kepada akhirat dengan menjadi salah satu ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna min ahli jinan, wala taj'alna min ahli niran. Itu sebenarnya cita-cita kita. Wallahu alam, wallahu wali taufiq. Saya serah akhirnya dipersilakan kelas doa. Doa sabar dulu. Tadi dah sudah tadi kan. Saya ingat tadi dah. Dah selesai tadi dah. Kalau kita boleh simpulkan ya, dalam istilah dosa, cita-cita. Jadi apakah ubat yang ataupun cara menahannya? Maka Zainuddin MZ ya menyebutkan katanya ialah kuman. Kuman itu rupanya kurang iman. Jadi kurang iman, kurang kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Kurang percaya kepada Allah tu sentiasa melihat kita, kurang. Jadi yang ini menyebabkan kita akan melakukan dosa-dosa. Jadi kalau kita sentiasa percaya ataupun beriman kepada Allah, sentiasa melihat apa yang kita buat, insya-Allah kita akan dapat lari daripada dosa dan sentiasa membuat pahala, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tamu kita ini, dan bagi saya sebagai orang yang menyaksikan apa yang telah dibentangkan, saya menangkap, menggarap, menelusuri, menghayati, saya dapat buat kesimpulanlah bahawa asas kepada semua ini adalah kepada surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tiba-tiba saya pakai topi Al-Kuliah. Dulu pernah jadi host kan. Sesungguhnya aku jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Itu fitrah kita juga. Tapi itu fitrah yang nyata. Allah sudah memberikan kita status. Kedudukan kita ini adalah sebaik-baik kejadian. Kamu adalah, kalau ikutkan hukumnya, kalau kita ini kereta, jenama-jenama, kita adalah Ferrari.
Janganlah kita bertindak seperti Mitsubishi. Allah dah bagi kita keupayaan. Bila dia katakan kamu sebaik-baik kejadian, pemikiran kamu terbaik, ucapan kamu terbaik, perbuatan kamu terbaik, segala macam ini semua terbaik. Mengapa? Kerana kamu jadikan sebaik-baik kejadian. Dengan sendirinya dosa tidak timbul kerana kamu akan memikirkan kepada segala kebaikan yang kamu ada sejak lahiriah lagi Tuhan sudah berikan. Andainya kamu tersimpang, kembali balik. Kerana akhirnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu menjadi neraca untuk kamu kembali. Aku melahirkan kamu, mencipta kamu untuk menjadi sebaik kejadian kerana itu fitrah kamu. Baik saudara, terima kasihlah kerana pandangan-pandangan diberikan. Anak muda, anak separuh muda, separuh dewasa dan sangat-sangat dewasa memberikan pandangan-pandangan ini. Bagi saya, kesimpulan saya ialah ingatlah, apa sekalipun kita lakukan, buatlah yang terbaik kerana kamu adalah yang terbaik demi untuk mencapai keridaan Allah. Maka saya pegang kepada kata-kata yang ada saya lihat di dalam apa yang disebut di dalam forum ataupun di dalam karnival ini. Disebut tentang JISB. Apa semangat yang ada? Berjiwa, bermasyarakat dan berkhidmat, memberi manfaat dan mengerat kasih sayang. Maka buatlah itu kerana kita nak menaburkan semangat dan keyakinan manusia, sama ada kau tersimpang jauh atau tidak. Jangan sampai kamu putus harapan kepada rahmat Allah. InsyaAllah, yakinlah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sesungguhnya sekiranya engkau benar-benar ingin menegakkan agamaku di muka bumi ini, dalam diri kamu sendiri maupun dalam masyarakat dan negara, nescaya aku akan menguatkan kedudukan kamu. Dengan itu saudara, pokok pangkalnya diri sendiri menentukan segala-galanya. InsyaAllah selepas ini anak-anakmu, cucu-cucu mereka dan segala generasi akan datang nanti dengan terpimpinnya dengan semangat untuk kembalikan mereka ini untuk menjadi bersih, maka dosa mereka tahu akan menghalang cita-cita untuk menjadi manusia yang diridai Allah. Maka kembalilah kepada fitrah, insya-Allah anda akan terima segala-galanya dengan indah, insya-Allah. Dengan itu saudara, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya dan kita harapkan apa yang dapat disampaikan ini mendapat manfaat kita semua. Terima kasih kerana mengundang kami semua dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain siaran pada waktu yang akan datang insya-Allah. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan? Oh nanti, sebelum itu ada, kita nak beri ruang, ada permintaan daripada adinda saya ini untuk membaca doa. Jadi dengan sendirinya kita minta dengan keberkatan doa yang disampaikan itu nanti insya-Allah kita semua akan dilindungi dan diberikan jalan yang terang dalam gua yang gelap, terowongan yang gelap. Silakan. على كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون أجركم الله لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.